Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Jejak Alam Mistik. Saya, Nazri Saleh Osanda. Hari ini saya akan bawakan kepada anda kisah Sebelum anda menonton video di channel ini, bantu saya dengan tidak skip iklan dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Kisah seram ini berdasarkan pengalaman oleh Puan Ita dan diceritakan kembali oleh saya, Nazri Saleh. Misteri di Kem Banner Semangat. Pengalaman ini bermula pada tahun awal 90-an ketika aku sertai salah satu aktiviti sekolah menengah di mana aku dipilih untuk sertai Kem Banner Semangat, anjuran Kerajaan Negeri Johor yang disertai setiap sekolah di negeri Johor, dan aku salah seorang wakil sekolah bersama-sama beberapa sahabat aku yang terpilih dari sekolah yang sama. Keterujaan untuk berkemah di sebuah kawasan air terjun yang terkenal di Johor sangat menggembirakan kerana jarang sangat dapat peluang macam ni. Biasanya kalau dengan keluarga datang melancong kemudian terus balik. Jiwa remaja aku pada masa tu sangat ingin tahu dan merasai pengalaman baru. Lagi-lagi aku ni seorang perempuan. Memang susah nak dapat peluang macam ni. Bila ada peluang sertai kem macam ni, memang aku tak lepaskan. Sekolah aku selain perempuan ada juga yang lelaki. Masing-masing pun teruja. Persiapan pun telah dibuat dari rumah. Aku bawa 2 beg. Satu beg besar, satu beg kecil. Kami berkumpul di sekolah dan menunggu bas untuk dibawa ke Kem Banner Semangat tersebut. Setelah tiba di lokasi, kami semua berkumpul bersama-sama dengan pelajar sekolah yang lain. Kami diberikan taklimat dan perasmian sebelum Kem Banner Semangat dimulakan. Guru sekolah kami juga ada bersama. Begitu juga dengan guru dari sekolah yang lain bagi memastikan kelancaran aktiviti kem tersebut. Seingat aku, kem ni berjalan selama 3 hari 2 malam saja. Setiap hari penuh dengan aktiviti yang sangat menarik dan menguji kekuatan mental dan fizikal. Umpama kem PLKN zaman sekarang ni, tetapi zaman kami 90-an dulu dipanggil Kem Banner Semangat. Dipendekkan cerita, yang menarik adalah pada waktu malam terakhir kami. Aktiviti malam terakhir kami ialah menguji keberanian diri. Kami diminta untuk berjalan secara bersendirian dari lokasi A ke lokasi B yang telah ditetapkan. Laluan yang perlu kami lalui agak berliku dan jauh. Bayangkan jalan sorang-sorang dalam hutan, dalam keadaan gelap gelita dan tak ada lampu. Masing-masing muka dah pucat. Macam-macam rasa ada. Takut, risau, bimbang, gigil dan sampai ada rasa nak terkencing pun ada. Tapi setiap pelajar kena buat dan tak boleh mengelak. Jadi apa boleh buat? Terpaksalah juga. Sahabat aku yang lelaki mulakan aktiviti ni dengan berjalan sorang-sorang. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba dengar dia menjerit ketakutan, berlari entah ke mana. Sampailah cikgu jumpa dia panjat atas pokok sambil menangis. Dia kata masa dia berjalan sorang-sorang, dia rasa ada sesuatu yang menyentuh belakang dia. Dia terkejut. Apa lagi, dia menjeritlah ketakutan. Kawan aku ni memang seorang yang penakut pun.
Kami semua gelak dengar cerita dia. Kawan-kawan aku yang lain pun sama. Masa berjalan, ada rasa kena sentuh rambut, kena cuit, nampak kelibat dan macam-macam lagi. Mujurlah tak seteruk macam sahabat lelaki saya tadi tu. Setelah selesai aktiviti tu, kami diberitahu bahawa setiap laluan yang kami lalui tadi memang ada cikgu dan facilitator camp yang menjaga. Dan mereka jugalah yang menakut-nakutkan kami ketika berjalan. Selepas diberitahu, masing-masing gelakkan diri sendiri, sebab masing-masing memang penakut pun. Selepas aktiviti tu, kami semua ke kemah masing-masing untuk masuk tidur. Ketika waktu inilah aku terdengar macam ada budak terjun mandi. Kedengaran bunyi itu berdekatan dengan kolam air terjun, tak jauh dari kemah kami. Tapi yang peliknya, bunyi itu aku dengar sekali je, kemudian senyap. Bila dah tak dengar lagi, aku terus abaikan dan masuk tidur. Malam itu juga aku bermimpi, di mana aku nampak ada seorang budak lelaki mandi di air terjun berdekatan dengan tempat kami berkemah. Ketika dia mandi, budak tu tiba-tiba lemas. Aku tersedar. Suasana kemah masih gelap. Aku sambung tidur sampai pagi. Esok paginya, aku tanya pada cikgu untuk dapatkan kepastian. Adakah benar tempat ni dulu ada budak lemas? Cikgu kata, ya, memang ada. Dulu ada seorang budak lelaki mati lemas kat sini. Mayatnya tak dijumpai. Seminggu kemudian, mayatnya baru jumpa. Cikgu aku kata lagi, mungkin apa yang aku dengar tu merupakan satu tanda bahawa mungkin rohnya masih ada di situ. Dan dia cuba bagi tahu yang dia mati lemas di situ. Mujurlah hari tu adalah hari terakhir kem Bina Semangat. Kalau tak, memang tak tidur malam lah, jawabnya. Ketika aku kemas-kemas untuk balik, pada ekor mata aku ternampak seorang budak lelaki dalam keadaan basah, berseluar pendek dan tak berbaju, sedang memandang aku. Itu ke roh budak yang mati lemas?